الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua penonton di rumah? Diharapkan semuanya sihat belaka dan berada dalam keadaan yang paling selesa bersama keluarga dan insan yang tersayang. Jadi hari ini kita diizinkan Allah untuk bertemu kembali dalam rancangan apa? Apalagi kalau bukan jawapan maneh Cik Man. Korang tanya, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dan hari ini adalah hari permulaan untuk tema yang baru, iaitu tema tafsir. Kita akan membincangkan beberapa surah pilihan dan kita akan huraikan secara ringkas ataupun sedikit sebanyak berkenaan dengan surah tersebut. Jadi bila sebut pasal tafsir ni, yang menjadi tema kita ialah kita nak bincang dulu apakah yang dimaksudkan dengan tafsir. Tafsir ni kita selalu tengok ataupun kita selalu dengar orang sebut, dia dah jadi bahasa Melayu dah. Walaupun sebenarnya tafsir ini diambil daripada perkataan Arab, iaitu daripada perkataan fassara yufassiru tafsiran. Maksudnya ialah menghuraikan ataupun menerangkan, menjelaskan. Contohnya kalau seseorang tu cakap dengan kita dengan ayat yang complicated, kita akan tanya, cuba kau tafsirkan apa maksud, kan bahasa Arab. Ataupun bahasa mudahnya, bahasa kita, cuba kau jelaskan. Jadi tafsir ini salah satu daripada konsep ataupun maksudnya membawa maksud penjelasan ataupun penerangan sesuai dengan kehendak dan tuntutan tajwid dan juga perkataan-perkataan yang ada dalam satu-satu ayat itu. Kalau ayat tu jenis satu ayat ataupun tidak berganda, maknanya kalau ayat itu jenis ayat yang mufrad, iaitu ayat satuan, maka ada maksudnya. Kalau ayat itu murakkab ataupun ayat yang combine dengan perkataan-perkataan lain, ada maksud-maksudnya. Alah, kita dalam bahasa Melayu lah contohnya kan. Bila kita sebut batu, maka kita akan jelas dekat situ satu benda yang orang kata keras, kita boleh jumpa dekat tepi jalan. Kemudian bila kita dengar perkataan pahat, maka kita akan terbayang dekat dalam tempat orang buat kerja tu, kita panggil bengkel. Tapi kalau kita gabungkan dua tu, batu pahat, aduh berapa kilometer nak pergi, ada tiket bas ke tidak, maka kita akan membayangkan bila digabungkan antara batu dengan pahat, satu perkara yang menjelaskan tentang tempat ataupun salah satu daerah di negeri Johor. Okey, jadi begitulah Quran ini kadang-kadang ada satu masanya membawa maksud perkataan yang sama, membawa maksud yang tak sama dengan maksud pada tempat yang lain. Itu keindahan dan juga keistimewaan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan kalam dia yang sangat mulia. Jadi tafsir begitu penjelasan. Cuma untuk minggu ini ataupun beberapa surah pilihan yang kita pilih, tak semualah meliputi satu Quran. Sebab kita ada 5 hari, mungkin kita boleh cover dalam beberapa surah yang pendek-pendek, surah yang walaupun dia sikit sahaja, tetapi dia memberikan kita gambaran secara umum ataupun sebagai kunci panduan untuk kita memahami Islam secara seluruhnya. Jadi antara surah yang terpilih pada minggu ini ataupun pada kali ini, surah yang pertama, apalagi kalau bukan surah pembuka kepada Ummul Kitab, pembuka kepada Al-Quran, kitab suci kita, iaitu Al-Fatihah. Baik, adik-adik, akak-akak, abang-abang, makcik-makcik semua mesti pernah dengar Al-Fatihah. Bahkan semuanya hafal dan mesti hafal sebagai bukti kita sebagai seorang mukmin untuk melaksanakan kewajipan kita sembahyang 5 waktu. Kalau tak hafal Fatihah ni memang beratlah. Sebab Fatihah ni menjadi salah satu daripada rukun sembahyang. Kalau tak baca Fatihah, kalau tinggal Fatihah, kalau sengaja meninggalkan Fatihah, maka hukum kepada solat itu batal ataupun tidak sah. Di surah Al-Fatihah, dalam susun atur surah-surah Al-Quran yang ada 114 itu, Al-Fatihah merupakan surah yang pertama. Apakah maksud Al-Fatihah? Selalu kita dengar kalau ada orang meninggal, kita pun akan sebut Al-Fatihah. Walaupun yang tepatnya bukan Al-Fatihah, tetapi kita lafazkan Al-Istirja', iaitu ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian barulah setengah kelompok dia cenderung untuk memilih
sedekahkan bacaan-bacaan yang tertentu. Tapi bila kita sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita telah melaksanakan adab mendengar berita musibah ataupun kematian. Jadi Al-Fatihah ini diambil daripada perkataan fataha, iaitu buka. Fataha, buka. Jadi sesuailah dengan kedudukan Al-Fatihah ini sebagai surah yang pertama di dalam Al-Quran daripada susun atur 114 surah, maka kita sebut dia sebagai Al-Fatihah, sebagai pembuka kepada Al-Quran. Dan Al-Fatihah ada beberapa makna yang lain, antaranya yang paling popular ialah Ummul Kitab, ibu kepada kitab. Sebab Al-Fatihah ini isi kandungannya, walaupun ayat itu pendek, tapi syarat dengan makna yang menjadi konklusi ataupun yang menjadi kesimpulan, yang tersirat dia punya konsep-konsep umum dan teras melambangkan keseluruhan isi Al-Quran. Berkenaan dengan tauhidnya, berkenaan dengan rububiyahnya, berkenaan dengan alam semestanya, berkenaan dengan kelompok-kelompok yang terbahagi di dalam hidup manusia ini, sama ada yang sesat ataupun yang tidak sesat, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merujuk tentang surah Al-Fatihah yang merupakan rukun sembahyang ataupun salah satu daripada rukun qauli, iaitu bacaan surah yang wajib kita baca dalam solat. Maka ulama membahaskan sebenarnya Al-Fatihah ini ada berapa ayat dan apakah ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Fatihah itu. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i di Malaysia ini, kita baca start daripada bismillah sampailah waladdallin. Betul, amin. Kita baca dalam sembahyang lah. Semuanya ada 7 ayat. 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Cuma ulama ada perbahasan pula. Bismillah ni termasuk daripada 7 ke ataupun bismillah ni tak termasuk daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi untuk tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali dalam rancangan Jawapan Pandai Cik Man. Korang tanya, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dan kita sekarang berada dalam tema minggu kita, iaitu tafsir beberapa surah pilihan. Dan hari ini adalah hari yang pertama dan kita memilih surah Al-Fatihah. Sebelum ni Cik Man ada bincang tadi sebelum kita berhenti untuk berehat tentang bismillah, itu kewujudan bismillah dalam Al-Fatihah ini. Adakah ia sebahagian daripada ayat dalam surah Al-Fatihah ataupun tidak? Maka sudah pastinya para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Kalau sebahagian daripada surah Al-Fatihah tu kita dah tahu dah, bismillah tu ayat pertama, kemudian yang seterusnya 6 ayat tu menggabungkan jadi 7. Tapi kalau tolak bismillah, maka tinggal 6. Bagi mazhab yang mengatakan bismillah bukan ayat dalam surah Al-Fatihah, tetap mengatakan bahawa Al-Fatihah ada 7 ayat. Jadi tang mananya pula tinggal 6 tu jadi 7. Maka ayat yang terakhir mereka pecahkan kepada 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, itu adalah masalah-masalah yang bersifat cabang sebenarnya. Baik, jadi kita mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi bila sebut perkataan Maha tu, kita nak jelaskan bahawa Allah paling pemurah. Kita boleh je tukar Allah paling pemurah, yang tersangat-sangat pemurah, tak ada yang pemurah lebih daripada dia. Jadi perkataan Maha tu dalam komuniti ataupun dalam budaya kita menunjukkan tersangat, yang tak ada lagi di atas Allah itu sebarang makhluk yang bersifat pemurah sama ataupun lebih daripada Allah. Jadi dengan nama Allah, kewujudan bismillah dalam kehidupan kita adalah suatu perkara yang normal dan juga satu perkara pelengkap, di mana Nabi mengatakan dalam satu hadis, mana-mana perbuatan yang tidak dimulakan dengan bismillah akan terputus. Perbuatan di sini adalah perbuatan baik, ya. Perbuatan yang tak baik tak termasuk. Dia tak akan bergabung antara benda yang mulia dengan benda yang buruk. Masak cekodok, tauk tahi memang tak kena gayanya, ya. Memang satu benda yang tak masuk akal. Jadi kalau kita nak buat benda baik, kita baca bismillah. Kalau nak buat benda tak elok, tak kena baca bismillah. Merompak supaya diberkati Allah, kita baca bismillah. Itu memang minta kaki namanya. Jadi bismillah adalah salah satu daripada adab kita untuk melaksanakan perbuatan yang baik.
di mana Nabi menyebut sebarang perbuatan yang tidak dimulakan dengan nama Allah. Bila sebut bismillah, ba itu dengan harfu jar ataupun kata sendi, aku buat kerja. Memanglah kita kata buka pintu bismillah. Kalau nak terjemahkan, kita buka pintu senyap aja. Tak kata apa-apa pun. Tapi tiba-tiba dengan nama Allah. Seolah-olah kita dah buat ayat, saya buka pintu ini dengan nama Allah. Tapi kita tak sebutlah saya buka pintu, kau orang tengok tanjau gila pula. Kita makan, saya nak makan, kau cakap dengan siapa? Tapi kita mulakan dengan kata sendi kan, dengan nama Allah. Seolah-olah kita buat ayat ataupun kita faham kehidupan kita ini memang tak boleh pisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini untuk membuktikan bahawa kudrat kita, kekuatan kita bermula dengan kekuatan Allah. Dulu masa zaman-zaman kafir Quraisy di Mekah dulu, mereka banyak mengagungkan segala perbuatan mereka dengan tuhan-tuhan mereka, dengan Lata, dengan Uzza. Maka apabila Islam datang, Allah mengurniakan kita seorang manusia yang diberi nama Muhammad untuk mendidik kita tentang sistem dan juga untuk memberikan kita suatu kelurusan dalam masalah akidah, di mana kita akan fokuskan semua perbuatan kita mesti kita buat kerana Allah, dan semua perbuatan kita mesti kita mulakan dengan sesuatu yang berkait dengan Allah, iaitu nama Allah. Dengan nama Allah yang sangat pemurah, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Root word sama, rahimah. Sama saja root word. Jadi ada persoalan netizen tanya, Cik Man, apa yang dimaksudkan dengan Rahman dengan Ar-Rahim? Sebab saya belajar bahasa Arab, root word dia sama, kata akar dia rahimah. Jadi apa bezanya kena ulang 2 kali? Membazir ke Allah sebut 2 kali? Adik-adik kena tahu, dalam Quran ni walaupun kita nampak benda tu macam tak perlu sebut aja, contoh dalam surah Al-Baqarah ataupun dalam surah-surah yang lain, ada surah-surah yang dimulakan dengan huruf al-muqatta'ah, ya, ataupun huruf-huruf yang terpisah. Alif Lam Mim. Dia tidak membentuk satu perkataan yang ada makna yang tertentu. Macam kursi, kita faham kerusi. Rahmat, kita faham rahmat. Tapi Alif Lam Mim, apa maksud Alif Lam Mim? Kalau Alif Syukri saya kenal. Kalau Alif Bahran saya kenal, Alif Bahran Kalau Alif Sata saya kenal. Tapi kalau Alif Lam Mim ni saya tak faham lah Cik Man. Jadi sia-sia ke ataupun ada faedah ke Allah sebut dalam Quran? Kita kena faham kebijaksanaan Allah lebih daripada kebijaksanaan kita. Ada benda yang kita faham, Allah lebih memahami. Ada benda yang Allah faham, kita tak faham. Bahkan kita sesama manusia ni pun kadang-kadang bila cikgu mengajar anak murid ada 30 orang. Jadi bila cikgu tunjukkan suatu formula ataupun satu ilmu, 30 tu tak semua faham. Ada yang 15 faham, 15 tak faham. Jadi itu penerangan daripada manusia. Kita dalam sesama manusia pun ada faham yang tak faham. Ini kan pula benda yang datang daripada Allah. Jadi kita kena tunduk dan kita kena akui keterbatasan kita untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Tak semua benda yang kita faham dalam Quran. Itu membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat ini maknanya pelemah. Itu perkataan yang kita rasa macam tak ada faedah, iaitu huruf-huruf yang terpotong. Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ini kan pula perkataan yang ada makna, cuma kita tak faham maksud di sebaliknya, iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa maksud ni Cik Man? Sama aja. Allah ni dia nak ulang-ulang ke? Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali dalam rancangan Jawapan Paneh Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dan bagi siapa yang baru saja buka-buka, Cik Man kan. Padahal hati kau panas muka aku je. Ataupun yang duduk-duduk je tiba-tiba terbuka channel ni, ataupun yang baru tak faham tentang apa yang kita bincangkan. Sekarang kita berada dalam tema tafsir surah-surah ataupun ayat-ayat pilihan, dan hari ini adalah hari pertama dan episod pada hari ini kita memilih surah Al-Fatihah. Mungkin ada yang tanya, kenapa Cik Man pilih surah Al-Fatihah padahal banyak lagi? Kalau ikutkan tak sempat dalam tempoh 5 hari ni kita nak habis hadamkan 114 surah tu. Jadi kita pilih semua ayat dalam Quran ni, semua ayat terbaik. Tak ada ayat ni buruk dah tak nak baca, tak baik macam tu, dia boleh menjejaskan kita punya iman ataupun akidah kita. Semua yang datang daripada Quran, yang ada dalam Quran adalah kalam Allah.
Dia tidak baharu, bahkan dia bersifat qadim. Dia bertempel dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita pilih Al-Fatihah ini pertamanya keterbatasan waktu, yang keduanya ialah Al-Fatihah ini sebagai surah pembuka, yang ketiganya keistimewaan. Bukan maksudnya surah lain tak istimewa, tapi kita nak ceritakan salah satu daripada keistimewaan Al-Fatihah, iaitu ayat ataupun surah yang kita baca satu hari berapa kali adik-adik? 17 kali. Kalaulah 14 kali tu semayang mana yang kau skip tu? Ke laut perginya kan? Jadi 17 kali. Mana Cik Man? 17 rakaat, 2 subuh, campur ada 4 zuhur, campur 4 asar, campur 3 maghrib, campur 4 isyak. Semua ada 17. Setiap rakaat mesti ada Fatihah. Bahkan Nabi kata apa? Pentingnya Fatihah ini dikaitkan dengan sah tak sahnya solat. Maka tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Tanpa Al-Fatihah, solat akan jadi batal. Baik, sebelum ni kita rehat tadi, Cik Man ada bincangkan tentang keunikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata akar sama, Rahimah. Jadi kenapa nak ulang sampai banyak kali? Macam orang kita selalu sebutlah, cuba try test. Cuba tu dah memang try. Try tu pun sama maksud dengan test, kan macam membazir. Yang tu memang betul membazir. Kalau kita kata perkataan cuba buat pun orang dah faham. Tapi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sebenarnya, hakikatnya di sebalik yang tersirat membawa maksud yang berbeza. Di mana Ar-Rahman membawa maksud sayang, dan Ar-Rahim pun membawa maksud sayang. Rahmat ini kasih sayang, tetapi ulama menghuraikan Rahman menunjukkan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya di dunia. Tak kira yang derhaka, yang tak semayang, yang rajin pergi masjid, yang berzina, minum arak. Orang minum arak dapat gaji, orang berzina dapat makan sarapan, orang yang derhaka pun dapat makan restoran, orang yang sepak terajang mak dia, orang yang caci maki makin kenyang. Jadi ini sifat rahmat dan pengasih Allah. Semua dapat. Kita tengok dekat negara barat, kita tengok di kalangan Yahudi yang cuba untuk menjahanamkan masyarakat Palestin. Diorang pun maju juga. Tengok masyarakat yang tak menyembah Allah, menyembah berhala, diorang pun ada sistem kehidupan juga. Jadi Allah ni atas sifat rahmatnya, atas sifat Rahman tadi, dia bagi rezeki pada semua makhluknya, sama ada makhluk dia yang taat ataupun makhluk dia yang derhaka. Jadi kita ni jangan cepat lupa diri. Kadang-kadang kita kata, tak apalah, walaupun saya ni tak semayang, tapi Allah bagi saya makan juga. Tengok, itu tanda Allah sayang saya. Ini namanya tertipu dengan sifat dan perbuatan Allah. Nikmat yang Allah beri itu tak semestinya tanda Allah sayang. Sebab tu kita kena belajar satu lagi perkataan ataupun istilah, al-istidraj. Apakah maksud al-istidraj ataupun istidraj? Iaitu nikmat, satu benda yang kita suka, yang Allah bagi, bukan sebab Allah kasihkan kita, tapi tujuannya untuk Allah abaikan ataupun kita menjadi sesat. Seolah-olah macam, lantak kau lah nak buat apa, aku malas nak perhatikan kau, kau nak hancur ke tak hancur terpulang pada kau. Tapi Allah selayaknya lah dengan bahasa dan sikap dia. Jadi istidraj ini barangkali ada berlaku pada kita, na'udzubillah. Istidraj ini barangkali berlaku pada orang miskin, barangkali berlaku pada orang kaya. Dia sihat walafiat walaupun rajin melawan mak dia, maka kesihatan itu barangkali istidraj. Ada orang pula dia taat kepada Allah tapi dia sentiasa sakit, maka jangan kecewa. Sakit itu selain daripada bala daripada Allah, ia juga merupakan ujian untuk Allah naikkan martabat. Jadi apa yang Allah timpakan kepada kita di kalangan musibah ini ada tujuan untuk memberi peringatan. Sebab dah pernah buat dosa, Allah turunkan musibah, maka sound tu daripada Allah. Ada pula, saya tak buat dosa rasanya, saya taat, saya berusaha, tapi kenapa Allah uji saya? Jangan risau, bukan Allah nak rosakkan kita ataupun Allah zalim ke atas kita. Bahkan dengan ujian itu Allah nak naikkan martabat dan kedudukan kita, disebabkan kita bersabar. Kan sebelum ni Cik Man ada berkongsi satu hadis, ajaban li amril mu'min, begitu ajaib sikap orang yang beriman. Apabila diberikan nikmat, dia akan bersyukur, dia tak lupa daratan, tak lupa diri. Dan apabila diberikan musibah dan bala, dia bersabar. Jadi tak ada pun satu saat di dalam kehidupan seorang yang beriman itu rugi. Setiap urusannya, sama ada bapa dia meninggal ataupun dapat bapa baru, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ar-Rahman Allah bagi semua. Kau derhaka, nah rezeki.
engkau sepak mak engkau tinggalkan semayang, engkau mencuri, kau makan rasuah, ambil. Itu Rahman. Ar-Rahim, ni keadilan, dan ini merupakan berita gembira. Ar-Rahim adalah sifat kasih sayang Allah di akhirat besok. Dekat akhirat besok barulah Allah mahkamahkan kita. Dulu kau derhaka dekat dunia, aku bagi kau rezeki banyak. Sekarang ni hari pengadilan. No more. Tidak ada lagi peluang. Hari ini rahmat aku kepada makhluk-makhluk dan juga umat-umat yang taat sahaja. Jadi nampak tak Rahman dengan Rahim perbezaannya? Rahman itu luas dan umum kepada semua makhluk sebab Allah hidupkan, maka Allah bagi rezeki. Semut, binatang, daun, pokok, bunga, khinzir semua dapat rezeki. Orang jahat, orang baik. Sedangkan Ar-Rahim Allah tumpukan di akhirat besok kepada golongan-golongan yang hanya taat kepada perintahnya ketika di dunia. Maka di situlah kita akan dapat keistimewaan. Jadi kita masih lagi berada dalam tafsiran Al-Fatihah. Jangan lupa untuk episod yang seterusnya selepas ini, pada hari esoknya kita akan sambung tafsir Al-Fatihah kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.